Terima kasih sekali lagi kepada penonton kerana dapat bersama dengan kami di dalam segmen ceramah agama pada kali ini. Kita akan membicarakan guru pemangkin keunggulan ummah. Sempena dengan Hari Guru, alhamdulillah pada sebelah petang sebelum waktu maghrib pada hari ini bermulalah bacaan iaitu sembahyang maghrib berjemaah di mana para guru ya dan bagi umat Islam yang akan dapat menghadirkan diri ke masjid-masjid bagi bacaan doa, tahlil dan aktiviti-aktiviti yang lain pula, dan mungkin ceramah juga yang akan diadakan ya di masjid-masjid ataupun surau-surau yang berdekatan dengan persekitaran Auda. Jadinya sama-samalah kita untuk menjayakan majlis tersebut sempena Hari Guru, dan masih lagi banyak aktiviti bermula pada besok pagi sehingga 30 dan mungkin ini dilaratkan pada bulan Oktober sebelum bulan Ramadan insya-Allah ya. Baiklah, pada kali ini kita akan membicarakan tentang guru. Apakah peranan guru dan apakah guru itu pemangkin keunggulan ummah? Bagaimanakah kesudahannya dan apakah guru itu sebagai dikategorikan sebagai seorang yang boleh dikatakan ulul almi ya, ulul amri ya. Baiklah, untuk itu bagaimana kalau kita bersama dengan yang mulia penceramah kita yang telah pun kita undang, iaitu ahli psikologi Islam yang mulia Ustaz Awang Haji Hanafi bin Abdul Rahman. Assalamualaikum yang mulia Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Baiklah Ustaz ya, seperti mana yang kita ketahui besok merupakan Hari Guru dan disempurnakan dengan Hari Guru. InsyaAllah pada hari ini kita cuba untuk menghuraikan sedikit apakah guru itu ya, pemangkin keunggulan ummah. Bukan saja daripada kata orang pada ketika ini guru-guru tersebut, malahan di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, guru itu kata orang setiap orang yang mengajar ya dan mempelajari ataupun mereka yang mengajar boleh dikatakan sebagai guru ya. Silakan yang mulia Ustaz. Okey, terima kasih Abang Abdullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita ni sama-sama bertemu kembali dalam siri ceramah Rampai Pagi ATV ini. Dan seperti mana yang telah Saudara Abdullah telah sebutkan tadi, hari ini sempena dengan kita menyambut Hari Guru yang bermula pada maghrib ini. InsyaAllah kita akan membuat satu tajuk, iaitu guru pemangkin keunggulan ummah. Ini sesuai dengan sambutan Hari Guru kita ini, insyaAllah. Jadi seperti mana yang Saudara Abdullah dikatakan, sebenarnya guru ini sejak zaman dahulu lagi. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang paling hebat, yang terhebat yang pernah lahir di bumi ini. The greatest teacher yang telah menjadikan sampai sekarang ini ajaran baginda itu masih diikuti. Dan berapa ramai orang yang telah mendapat rahmat daripada kedatangan baginda itu. Baginda telah mendidik para sahabat, dan kemudian para sahabat mendidik para tabi'in, dan tabi'in pula mendidik para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, sehinggalah mereka ilmu disampaikan daripada generasi ke generasi sehingga zaman sekarang ini. Dia berpunca daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya pernah katakan dulu, dan juga saya akan sebut pada hari ini lagi, yaitu dalam salah satu buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, yaitu dalam buku The 100 The Most Influential People in the World, kata, yang meletakkan bahawa nama Muhammad bin Abdullah itu, Rasulullah itu, sebagai orang yang nombor satu dalam senarai 100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia ini, yang pernah hidup di dunia ini. Begitulah pengakuan seorang orang bukan Islam, yaitu Michael Hart, yang telah menulis bukunya The 100. Ini The 100 yang 100 orang yang paling berpengaruh dalam seluruh dunia daripada dulu sampai sekarang, dan meletakkan Rasulullah sebagai orang yang paling berpengaruh. Dan salah satu daripada tugas Rasulullah adalah mengajar umat, mengajarkan Al-Quran, mengajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan bahawa Rasulullah adalah guru yang paling agung. Dan sebab itulah juga guru ini sebenarnya
mereka mewarisi salah satu dari tugas Nabi. Tugas Nabi untuk mengajar, membimbing, untuk memberikan ilmu kepada umat ini supaya memperbaiki keadaan hidup mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki akidah mereka. Inilah di antara tugas-tugas seorang guru yang mewarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara Abdullah, kalau kita lihat pemakaian istilah guru ini, sebenarnya istilah guru ini merupakan istilah yang telah digunakan pakai secara meluas, termasuk dalam bahasa Inggris. Sekarang ini bahasa Inggris menggunakan istilah guru sekarang, guru. Kalau kita lihat contohnya, sebagai contoh, di antaranya Peter Drucker, salah seorang daripada yang penulis daripada Barat yang banyak menulis buku, dianggap sebagai management development guru. Guru dalam bidang pembangunan pengurusan. Guru, ini guru orang yang pakar dalam bidang itu. Bukan ramai yang, bukan senang orang dapat gelaran guru ni. Mana guru ni bukan diberi oleh universiti sebagainya, tapi mereka ni bila orang-orang melihat hasil tulisannya, hasil pemikirannya, maka mereka dianggap orang ini sebagai taraf memang seorang guru. Maka banyak orang mengatakan dia sebagai seorang daripada management development guru. Michael Porter dianggap sebagai kompetitif strategi guru. Dalam bidang kompetitif strategi, Michael Porter dianggap sebagai guru. Mana orang yang pakar rujuk dalam perkara manajemen kompetitif strategi ini. Edward de Bono, biasa kita dengar, seorang yang banyak menulis dalam bidang creative thinking, dan Edward de Bono sebagai seorang creative thinking guru. Jadi saya ambil contoh ni untuk menerangkan bahawa istilah guru ni diguna pakai secara meluas, malahan dalam bahasa Inggris sekalipun digunakan sebagai istilah guru sendiri, iaitu merujuk orang yang menyampaikan pengetahuan dan orang yang pakar dalam sesuatu bidang tertentu itu. Dan ada beberapa istilah lagi yang sering kita gunakan yang juga mempunyai persamaan dengan istilah guru ni. Beberapa istilah-istilah yang tertentu, walaupun lain istilah, tapi ia merujuk kepada guru. Contohnya, guru dalam istilah tasawuf digelar dengan panggilan mursyid ataupun syekh. Kalau orang sufi, orang tasawuf, selalu mereka menggunakan istilah mursyid, syekh dan sebagainya. Dalam istilah pembangunan sumber manusia, HRD, Human Resource Development, dikenali sebagai trainer kadang-kadang, atau sebagai facilitator, atau mungkin sebagai course leader sebagainya. Bila ia mengadakan program-program latihan sebagainya, digunakan istilah trainer, facilitator, course leader dan sebagainya. Dalam istilah management development, digunakan istilah sebagai coach ataupun mentor. Satu ada istilah dengan coaching and mentoring. Jadi orang yang berperan sebagai dalam membimbing sebagai coach dan mentor, coaching dan mentoring sebagai coach ataupun mentor. Artinya pelatih lah tu. Pelatih, orang yang melatih, orang yang memberikan, cuba mendidik golongan, kumpulan-kumpulan yang diberinya mentoring ataupun diberinya coaching itu. Dalam istilah psychology counseling dipanggil sebagai counselor. Counselor kerana memberi counseling kepada orang macam mana untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya, itu ini melihat masalah. Bagi counselor, dia juga berperanan sebagai guru. Kalau di sekolah ada kita guru counseling dia, guru counseling kita. Dalam istilah sukan dikenali sebagai coach ataupun jurulatih, atau biasa ada jurulatih. Tapi perlu, walaupun macam mana hebat seorang tu, macam Mike Tyson ke siapakah yang hebat ke, perlu dia jurulatih. Walaupun perlu seorang guru untuk memberikan dia peningkatan dan banyak lagi perkara-perkara yang mungkin yang dah tahu, yang perlu diberitahu, yang perlu diperbaiki, kelemahan-kelemahannya perlu. Inilah diantaranya peranan guru. Dalam istilah seni bela diri dikenali sebagai tok guru, ataupun kalau dalam kungfu sifu sebagainya. Dan berbagai-bagai istilah-istilah lagi, ataupun mungkin ada mahaguru dan sebagainya, istilah-istilah dalam silat dan sebagainya, ataupun dia panggil guru saja, guru itu juga guru sebenarnya, guru. Jadi guru ni begitu luas istilah digunakan dan sebagainya, dan peranannya pun besar, bidangnya besar sebagainya, bukan terhad dalam satu bidang tertentu saja. Ini segi istilah, segi pada secara umumnya. Jadi kalau pada hari ini kita membincangkan mengenai guru yang dalam bentuk bidang akademik, dalam pendidikan secara formal, jadi guru itu ada beberapa peranannya.
Saya akan sebut 3 peranan penting. Pertama ialah guru sebagai tenaga pengajar. Guru peranannya sebagai tenaga pengajar. Jadi peranan sebagai tenaga pengajar atau muallim lebih menjurus kepada peranan umum dalam memberikan pelajaran dengan perantaraan bahasa lisan. Maknanya kita beri lecture ke, beri syarahan ke, kita mengajar dalam darjah ke, lebih menggunakan perantaraan bahasa lisan. Ini tenaga pengajar. Walau bagaimanapun, itu ya daripada segi umum, dari zaman dulu mereka menggunakan bahasa lisan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini dapat kita tingkatkan keberkesanannya dengan menggunakan alat-alat audiovisual. Dan juga dengan memanfaatkan kemudahan ICT seperti penggunaan e-learning. Jadi dalam perkara ini guru juga mestilah sentiasa meningkatkan pengetahuannya selaras dengan peredaran zaman. Jadi kita dalam kaedah sekarang persekolahan dan sebagainya ini, dalam bidang-bidang kita akademik ini, sekarang ini zaman sekarang ini dah banyak peralatan moden. Jadi kita gunakan juga audiovisual. Kalau sekarang zaman internet, ICT, kita gunakan juga ICT untuk sebagai support. Bukan ini sebagai yang perkara utama. Guru masih lebih utama. Ada setengah orang bila saya pernah berceramah dalam satu sekolah, dia kata menjemput, bila saya memperkatakan mengenai e-learning ini, kadang-kadang ada guru-guru bertanya, kalau macam itu macam mana peranan kami? Saya kata e-learning ini tidak boleh menggantikan guru. Tak boleh. Kerana e-learning ini adalah semua sebagai antara komputer. Ia tidak ada interaksi. Ia tidak ada human touch. Ia tidak ada perhubungan komunikasi antara sesama manusia. Ia tidak. Tapi ia boleh membantu, support. Ia boleh membantu guru, boleh membantu lagi keberkesanan kaedah pembelajaran itu. E-education itu, ia bukan satu. Ada setengah pihak kata, ia risau, kalau kita ni ada melaksanakan e-learning ke e-education ni, sekarang macam mana katanya ni orang tak bekerja. Jangan risau. E-learning bukan, ni cuma membantu untuk meningkatkan, macam juga audiovisual membantu supaya lebih lagi seronok kita belajar, lebih lagi update dan lebih perkara-perkara yang mungkin terkini dapat kita ambil pengetahuan daripada kaedah e-education dan e-learning ini. Sebab itulah kita guru-guru juga mestilah sentiasa meningkatkan kemampuan mereka dalam perkara seperti ini, kalau kita mau lebih berkesan. Dan dalam perkara ini saya ingin mengambil kata-kata, memetik kata-kata daripada Alvin Toffler. Alvin Toffler, seorang futurist yang mengatakan apa dia kata? Dia kata, the illiterate of the 21st century are not those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Maknanya orang buta huruf di abad 21 ini bukanlah mereka yang tidak tahu membaca atau menulis, tetapi mereka adalah golongan yang tidak mahu belajar, menyahkan apa yang pernah dipelajari dan belajar kembali. Kalau zaman dulu buta huruf mengkali orang dapat yang baca menulis, tapi zaman sekarang ni, yang zaman abad 21 ni, Alvin Toffler kata bukan macam itu, tapi orang yang dipanggil buta huruf, orang yang tidak mau belajar, adalah golongan yang tidak mau belajar. Dia mau belajar perkara baru. Jangan tanya, sudah kami ini sudah umur, sudah tuanya, jangan belajar lagi. Dalam belajar ini ada umur, ada kisah umur. Islam menyuruh kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Tidak ada noktah dalam proses pembelajaran dalam Islam. Tidak ada. Tidak ada noktah. Jadi kita mesti sentiasa belajar. Dan juga kita mesti menyahkan apa yang pernah kita pelajari. Unlearn maknanya mungkin yang kita belajar sebelum ini sesuai. Karena zaman sudah berubah. Tidak sesuai. Contohnya lah, kalau mobile phone saja pun contohnya. Zaman dulu pakai AMS. Pakai analog. Sekarang ni orang sudah pakai GPRS. Macam begitu juga komputer zaman dulu. Kalau zaman dulu kita pakai zaman saya di universiti pakai apa? Word processor, word stuff tu. Zaman tu kira canggih. Sudah sekarang ni Allah dah ada berguna. Jenis macam dah dipakai lagi. Jadi kita perlu unlearn. Macam juga kadang ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak lagi relevan
dengan keadaan kita ini sekarang, kita ini perlu andan itu. Jangan mempertahankan nih wangnya ke dia aku makan garam kita kedua, benar makan garam. Tapi maknanya ada perkara yang kita ini perlu belajar. Malahan kalau perlu belajar dari orang muda pun jangan tak malu belajar dari orang muda. Karena ilmu ini tidak ada batasnya. Jadi lepas tu bila kita ni unlearn, kita ni perlu relearn, maknanya kita ni belajar kembali. Jangan belajar kembali. Perbarui, macam ni rupanya ada peningkatannya, ada perkara-perkara yang baru. Jadi itulah orang yang dalam menghadapi cabaran abad 21 ini, jangan kita lalai daripada untuk belajar, untuk menyahkan apa yang dah sesuai lagi, dan kita belajar kembali. Ini penting. Kalau tidak kita dianggap orang yang buta huruf, maknanya ketinggalan zaman. Dan juga apa yang pernah disebut oleh Cody, dia kata, the man who cease to learn ought not to be allowed to wander around loose in this dangerous day. Maknanya orang yang sudah berhenti belajar tidak sepatutnya dibiarkan bebas merayau-rayau di hari-hari yang penuh bahaya ini. Maknanya kalau orang sudah berhenti belajar, dia sudah dipanggil ketinggalan. Banyak pengetahuan sudah diketahuinya. Sekarang zaman internet, macam-macam perkara baru, information baru, dia sudah tertinggal. Jadi orang yang tidak mau belajar ni, jangan dibiarkan mereka takut karena bahaya. Hari ini bayi dah tahu perkara-perkara baru. Bila bercakap, lain sudahnya orang. Orang zaman dulu bercerita pasal typewriter. Sekarang orang bercerita pasal word processor, paling komputer, bukan setakat untuk komputer. Ada sepanah orang bercakap, kami ini bukan akan mau pakai komputernya typewriter, pakai word processor, tapi syok sudah pakai typewriter tu. Okay. Ini tidak mau berubah ni, tidak ada paradigm shift ni, tidak ada anjakan paradigma ini. Jadi kita mesti ini dalam menuntut ilmu ini sebagainya. Begitu juga guru-guru, kita mestilah sentiasa mempertingkatkan pengetahuan kita sebagai seorang tenaga pengajar ini, perlu kita meningkatkan. Dan dalam asas-asas pembelajaran ada beberapa perkara yang saya ingin petik juga daripada kata-kata daripada orang yang hebat-hebat seperti Albert Einstein. Apa dia kata? Dalam belajar, dia kata, I do not teach my student, I create a climate that is conducive to learning. Maknanya saya tidak mengajar murid saya mewujudkan suasana yang dapat membantu pembelajaran. Maknanya belajar ini bukan mesti direct dia bercakap terus macam tu, atau 24 jam atau 7 jam bercakap. Tapi kadang-kadang kita mewujudkan suasana yang boleh membantu mereka belajar. Karena mereka boleh bersoal jawab, mereka ada discussion group dan sebagainya. Ini kaedah-kaedah supaya belajar itu lebih seronok lagi. Bukan boring. Kalau boring orang kata, boring. Jadi mesti kita pandai melihat macam mana kaedah student kita itu supaya belajarnya lebih seronok lagi. Bukan semata kata ni bercakap one way communication saja. Perhubungan satu hala aja kadang orang kata ni pun kalau bercakap manjang mendengar orang kata ni pun mengantuk tidur sebagainya. Jadi mesti ada kaedah-kaedah pendekatan. Jadi Albert Einstein dia kata bukan aku nak mengajar muridku, ia nak mengajar secara langsung, secara formal, tapi kadang ia mewujudkan suasana boleh belajar, boleh membuat kajian dan sebagainya, boleh berfikir, boleh mereka berbincang, boleh mereka menyembahkan lagi idea-idea mereka itu. Dan Confucius pernah berkata, dia kata, what I hear, I forget. Apa yang saya dengar, saya lupa. What I see, I remember. Apa yang saya lihat, saya ingat. What I do, I understand. Apa yang saya buat, saya faham. Maknanya kalau kita ni setakat mendengar aja, mungkin mendengar, tapi dalam ceramah tu, kalau kita ceramah, lepas kita ni habis ceramah tu, berapa banyak poin yang kita boleh dengar dalam ceramah tu, kita ni ingat, berapa banyak? Mungkin 30% tu pun kira banyak, 20% tidak banyak kalau setakat semata kita mendengar. Jadi banyak kita mendengar tapi kita lupa. Mungkin kecuali kita mungkin catat dan sebagainya, atau kita rakam, kita dengar balik. Jadi kalau semata-mata mendengar, banyak kita akan lupa. Lepas tu dia kata, what I see I remember. Apa saya lihat saya ingat. Maknanya kalau dia melihat kadang-kadang dia lebih banyak ingatannya daripada semata-mata untuk mendengar. Kalau kita lihat satu peristiwa, contohnya accident, kita lihat, ingat tadi orang kena sebagai itu, ini sebagainya itu. Orang tu kalau tadi sini melihat peristiwa tu kita ingatkan. Tapi kalau orang bercerita, berapa banyak kita ingat bah. And what I do, I understand. Apa saya buat, saya faham. Maknanya satu kadang-kadang ada practical, ada lagi latihan amali. Kadang-kadang kita ni perlu ada group discussion, ada kadang membuat satu aktiviti yang menjadi orang kita ni boleh memahami apa yang kita ni ajarkan itu.
atau apa yang kita ingin belajar itu dia di antara kaidah. Dan sebagai daripada rumus daripada apa yang Confucius dan yang Einstein katakan ini, ada 3 pendekatan pembelajaran. Pertama dipanggil auditory learning, atau belajar secara pendengaran. Memang penting, kita perlu mendengar, kita perlu mendengar. Tapi ada kaedah belajar secara pendengaran. Ada kaedah belajar secara visual learning, cara melihat. Dan ada kaedah pembelajaran secara kinesthetic learning. Maknanya pembelajaran secara activity, secara involvement, secara penglibatan dan sebagainya. Jadi dalam kata ini, untuk kita ini meningkatkan lagi kita ini punya keberkesan dalam pendidikan ini, kadang kita ini perlu juga, guru-guru perlu juga mengambil bahawa ada beberapa langkah semata-mata melalui percakapan lisan, tetapi juga perlu kita menggunakan audio visual dan sebagainya untuk keberkesanan kita ini dalam kita ini sebagai tenaga pengajar. Kemudian kita mesti ingat juga bahawa kaedah atau metodologi pendidikan itu boleh berubah mengikut zaman. Ini penting nih, kena berubah mengikut zaman. Tetapi prinsip dan objektif tetap sama. Ini ingat. Prinsip kita ni sebagai orang Islam ada, objektifnya dalam pembelajaran ada, tetap sama, tapi kaedahnya boleh berubah. Kaedah boleh berubah. Boleh berubah. Macam contohnya sekarang, macam saya berdakwah berceramah. Kalau dulu mungkin orang berceramah cuma cakap-cakap, sekarang ni mungkin pakai komputer. Tapi matlamat objektifnya sama. Okey, itu kerana berubah kaedahnya mengikut peredaran zaman. Mengikut peredaran zaman. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada TV. Orang berceramah cuma sekadar pergi ke kampung-kampung ke mana berceramah berdakwah. Mungkin belum ada TV, mungkin cuma ada radio saja. Sebagainya sekarang ni mungkin orang berceramah melalui internet dan sebagainya. Orang berdakwah melalui internet dan sebagainya. Jadi kaedah boleh berubah, tapi prinsip dan objektif sama. Prinsip utama pendidikan Islam berpaksikan akidah Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu adalah prinsip kita, berpaksi kepada 4 perkara ini. Objektif utama dalam pendidikan Islam pula adalah untuk melahirkan insan kamil yang bertakwa kepada Allah. Ini objektif pendidikan. Insan kamil, insan sempurna, mana yang bertakwa kepada Allah. Itu yang kita lahirkan. Kita lahirkanlah engineer, tapi engineer yang mempunyai bertakwa kepada Allah. Akuntan yang bertakwa kepada Allah. Kita lahirkan tentera yang bertakwa kepada Allah. Kita lahirkan doktor yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai pribadi yang mulia, pribadi yang sempurna. Kalau tidak pun sempurna, tapi sekurang-kurangnya pribadi yang dapat kita katakan mempunyai kepribadian Islam, akhlak Islamiah. Itu yang kita mau lahirkan. Itu objektif kita ni dalam pendidikan. Tidak kisah apa saja kerana buruhkah dia, jadi amahkah dia, jadi apa saja, tapi yang penting ialah ia seorang insan yang mulia, insan yang sempurna, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kata ni, sebagai pemangkin keunggulan ummah ni, para guru mesti berusaha memahami kaedah yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran ini. Tentu kita mesti sentiasa meningkatkan kaedah pembelajaran ini. Itu tadi peranan pertama sebagai tenaga pengajar. Peranan kedua sebagai role model. Guru sebagai role model. Peranan sebagai role model atau sebagai contoh teladan ataupun tauladan, istilah, lebih menjurus kepada lisanul hal seseorang guru itu. Ini merujuk kepada amalan, akhlak dan tindak tanduk guru itu yang merupakan uswah atau qudwah, yaitu ikutan kepada anak muridnya. Kalau dari segi kita bercakap, dipanggil lisanul maqal, kita bercakap. Tapi dalam segi ini lisanul hal, maknanya kita ni dah bercakap. Kalau daripada segi akhlak kita ni, kepribadian kita ni, body language kita ni, atau apa yang kita ni lakukan itu juga sebenarnya merupakan sebagai pengajaran kepada murid-murid kita ni. Murid-murid kita ni, kalau kita ni bercakap lain tapi kita ni buat lain, murid akan keliru. Jadi kita merupakan guru, merupakan uswah atau qudwah, contoh sebagai role model. Role model itu penting. Karena satu guru bila dia mengajar sesuatu, pastikan dia juga kalau boleh sesuai dengan apa yang diajarnya tu, segi tindakan, segi aktivitinya. Sebagai contoh lah, alhamdulillah, pernah ada dalam satu pengalaman saya, ada orang bertanya pada saya lah, orang bercerita, dia kata pernah ada waktu dia sekolah, dia kata,
dia pernah bertanya kepada salah ustazah tu, dia kata. Di ustazah tu dia tanya, ini seorang perempuan, dia tanya pada ustazah, dia kata, apa hukumnya pakai tudung ni? Jadi ustazah ni pun jawab, dia kata, apanya? Pakai tudung ini wajib. Tapi kalau anda pakai pun dapat. Kenapa? Karena kadang-kadang ustazah tu anda pakai tudung. Di halayak ramai. Kan berucap indah wajib, indah berani. Wajib. Tapi indah makai pun dapat. Tentu keliru kan? Kalau sudah wajib, itu mesti pakai, indah makai pun dapat. Jadi kita ni perlu. Ini zaman dahulu lah. Ini di tempat lain kisah. Ini saya ambil contoh kisah ini sebagai untuk menerangkan bahawa kita ni perlu jadi uswah atau qudwah kepada anak murid, sebagai role model kita ni kepada anak murid kita ni. Pepatah Melayu ada mengatakan, minta maaf lah patah ni mungkin agak kasar, tapi kita perlu. Dia kata, bila guru kencing berdiri, murid pula kencing berlari. Ini pepatah orang Melayu kita ni. Biasa tu dengar. Maknanya, bila guru melakukan sesuatu, walaupun disuruh kamu bisa-bisa apa, tapi bila anak muridnya melihat ya, macam itu, maka lagi teruk tak anak muridnya kalau macam itu, ia lagi belus. Contoh qudwah hasanah itu. Itu yang penting itu. Jadi sebagai role model, satu kita mesti melihat, jangan cuma setakat kita berkata tapi tidak melakukannya. Jadi satu orang kepribadian kita sebenarnya adalah salah satu kaidah dalam pembelajaran anak murid kita ni itu. Jadi sebagai contoh, satu dalam kaidah, kalau dalam kaidah syariat dikata, di antara dosa-dosa kecil boleh bertukar menjadi dosa besar, ialah apabila seorang yang melakukan dosa kecil itu seorang yang ramai pengikutnya. Jadi contohnya kalau saya katakan saya lah, contohnya mungkin saya katakan saya ni pagi main bola pakai seluar buntak, seluar pendek, membedah aurat. Jadi tentu orang melihat, Ustaz Hanafi pun pakai seluar buntak, ketan okey lah tu. Contohnya dibandingkan. Dibandingkan. Okey. Jadi kalau 100 orang melihat saya macam itu, jadi 100 orang mengikut. Jadi ikutan. Jadi saya pun dapat juga saham tu. Itu yang pentingnya macam itu. Dan seterusnya, Al-Quran ada menyatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan sesuatu yang kamu tidak amalkan, yang kamu tidak buat? Kabura maqtan indallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah terhadap apa yang kamu katakan tapi lakukan, tidak amalkan. Jadi kita mesti, maknanya kita mesti amalkan apa yang kita ni ajarkan itu. Kita mesti amalkan. Kalau tidak, Allah sendiri murka. Bukan saja Allah murka, orang pun akan keliru. Pelajar-pelajar akan keliru bila seorang guru itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak seiring dengan apa yang diajarkan dalam kelas. Bukan itu saja, murid-murid pun akan hilang hormat pada guru, ataupun kita hanya akan melahirkan orang yang berpengetahuan, tetapi daripada segi kepribadian mereka akan menjadi orang yang bersifat double standard. Kalau kita ini sendiri. Jadi ini penting perkara ini. Jadi dalam satu hadis, kalau kita lihat, Rasulullah SAW ada bersabda, panjang hadisnya, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ba'dahu, dan seterusnya. Saya akan ambil, karena masa agak singkat, saya akan bacakan maknanya. Maknanya, barang siapa yang memulakan satu sunnah, sunnatan hasanatan, sunnah ataupun satu ikutan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan juga pahala dari orang yang ikut mengamalkannya selepasnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengamalkan tadi. Dan barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jahat, sunnatan sayiatan, sunnah yang jahat, satu ikutan yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, ia akan memperoleh dosanya serta menanggung dosa orang yang ikut mengamalkan selepasnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka yang mengamalkannya itu.
Maknanya kalau kita ini menjadikan sesuatu jadi ikutan, dan orang ikut, kalau itu baik, kita dapat pahala amal jariah. Kalau 1000 orang ikut, kita dapat saham tanpa mengurangkan pahala orang mengamalkannya tuh. Kalau macam saya buat sesuatu, Abdullah buat sesuatu, Abdullah pun dapat pahala, tidak kurang, tapi saya pun dapat pahala. Bukan saya ambil pahala Abdullah, tidak. Abdullah pun full pahala, pun saya pun dapat saham. Macam tu juga kalau saya melakukan satu perkara yang baik, orang mengikut. Kalau Abdullah mengikut, saya buat berpanjangan lagi Abdullah pun dapat dosa, saya pun dapat saham dosa. Kalau orang lagi ramai mengikut saya pun dapat saham lagi dosa, begitu. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu yang penting. Jadi peranan ketiga yang saya ingin tekankan di sinilah guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing. Peranan sebagai pembimbing atau mursyid adalah umpama peranan seorang doktor dengan pesakitnya. Doktor akan cuba mengenal pasti masalah pesakitnya dan seterusnya memberi panduan langkah-langkah yang perlu diambil serta aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan oleh pesakit bagi meningkatkan tahap kesihatannya. Doktor juga akan memberi ubat-ubat tertentu, menasihat pesakit kaedah pemakanan yang sesuai dengan jenis-jenis zat, vitamin, mineral yang perlu diambil serta pantang larang yang perlu diikut. Okey. Jadi dalam konteks profesi guru ini, pembimbing merupakan orang yang menunjuk jalan kepada muridnya dalam menghadapi perjalanan hidup dunia ini. Menerangkan mana-mana selekoh yang bahaya kalau dalam perjalanan, tempat yang binatang yang berkeliaran, ada kerabau, ada apa sebagainya. Ini bahaya tempat ini, ada kerabau. Persinggahan yang patut disinggahi, kalau dalam perjalanan tidak boleh singgah di masjid, di surau, tempat rehat yang bersesuaian. Sebaliknya, guru juga akan menerangkan persinggahan yang patut dielakkan dan dijauhi, seperti ini tempat-tempat ajaran sesatnya, seperti tempat-tempat hiburan yang bertentangan dengan Islam, ini sesuai ini. Ini restoran gara-gara ini halalnya, ini dah halal, tidak boleh kita singgah, sebagainya. Ini sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pentingnya ialah dalam perkara ini bahawa guru itu sebagai pembimbing dia membentuk kepribadian akhlak muridnya tu, dia mengajar perkara-perkara kerohanian, perkara-perkara akhlak dan sebagainya, membimbing mereka, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya membimbing mereka, membersihkan jiwa mereka. Membersihkan jiwa mereka. Ini sesuai dengan firman Allah, di mana Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Rasul ini akan memecahkan pada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, kemudian membersihkan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maknanya Rasul dia baca, dan sebelum dia mengajar kitab itu dia bersihkan jiwa mereka. Karena dengan bersih jiwa inilah bila akan mudah menerima pengajaran. Dan kalau kita lihat, kita baru merayakan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, sebelum itu Rasulullah dibedah lagi, dibedah dulu, dibuang mana hatinya, dibedah di mana ini tempat syaitan dan sebagainya, dibersihkan dulu untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima hikmah, untuk menerima Alkitab dan sebagainya itu. Jadi begitulah pentingnya bahawa ketani ini perlu juga ada peranan. Dalam peranan ini kita untuk sebagai pembimbing, memberikan tazkiyah kepada anak-anak murid kita. Pembimbing juga akan mengenal pasti atau pinpoint kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat negatif yang murid itu yang boleh menghambat kegagalan hidup, seperti mudah mengalah, putus asa, tidak ada pendirian, kurang disiplin diri, berpikiran sempit dan sebagainya. Pembimbing pula akan cuba menyerlahkan keunggulan diri murid dengan menanamkan dan menggilap sifat-sifat positif seperti cekal hati, sanggup berkorban demi kebaikan, pandai mengurus masa, kreatif dan sebagainya. Sifat-sifat positif adalah aset ataupun harta yang bernilai yang membantu seorang itu mencapai kejayaan matlamat al-falah. Sesuai dengan dalam azan terdengarkan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi inilah di antaranya sebagai peranan guru sebagai seorang pembimbing, yaitu membimbing anak muridnya menuju al-falah, kejayaan dunia dan akhirat, bukan semata di dunia saja. Dan itulah sebenarnya bila kita boleh melahirkan murid-murid yang berpribadi unggul, maka kita akan dapat melahirkan umat yang unggul. Jadi guru adalah pemangkin keunggulan umat sendiri. Kalau kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita ni sebagai seorang guru yang berdedikasi, yang dapat memberikan sepenuh
perhatiannya dan sepenuh usahanya untuk membina anak bangsa kita ini untuk terus maju dalam cabaran-cabaran di zaman sekarang ini. Mungkin banyak lagi perkara yang mungkin kita boleh perkatakan. Seperti mana contohnya, saya tidak sempat untuk memperkatakan bahwa ada 4 penumpuan saya akan sebut secara penumpuan pendidikan itu seperti minda, orang sebut IQ, emosi, EQ, spiritual, SQ dan fizikal sebagainya. InsyaAllah. Jadi itulah perkara-perkara yang saya dapat perbincangkan pada pagi ini sesuai dengan tajuk kita bahawa guru pemangkin keunggulan ummah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum itu barangkali walaupun masa telah pun diperuntukkan kepada kita, tapi insya-Allah kita cuba untuk mengaitkannya pada keluaran yang akan datang jika ada masa dan kesempatan. Dan untuk itu kita memberilah peluang kepada Yang Mulia Ustaz untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan khas kepada mungkin guru-guru yang telah pun mengajar kepada Yang Mulia Ustaz dan kepada murid-murid yang diajar pula. Silakan Yang Mulia Ustaz. Terima kasih. Jadi saya sendiri pun berterima kasih. Memang berterima kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar saya sendirilah. Mungkin guru-guru saya dia pernah tidak mengenal saya atau masih mengenal saya sebenarnya. Saya dulu sekolah darjah 1 di Samja dulu. Di Samja zaman itu, minta maaf lah, Samja tu sekolahnya tidak berdinding lagi. Zaman-zaman dulu. Kemudian saya masuk ke prep. Kemudian preparatory, kemudian saya masuk ke maktab SOAS. Banyak orang bertanya saya ini orang Brunei ke orang Malaysia sebenarnya. Sebenarnya saya adalah orang Brunei. Lahir dan sekolah di Brunei dan pendidikan awal di Brunei, dan kemudian saya barulah masuk ke universiti di luar negara dan sebagainya. Jadi guru-guru yang masih mengenal saya mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih atas jasa-jasa guru yang telah mendidikkan, memberikan ilmu, menjadikan saya pada hari ini. Itulah saja, dan jasa-jasa mereka memang saya tidak dapat lupakan dan tidak dapat balas. Memang semoga Allah merahmati mereka, pada mereka mungkin yang sudah meninggal, Allah merahmati dan mengampuni mereka, dan kepada mereka yang hidup semoga mereka hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Ustaz kerana dapatlah kita mendengar sedikit sebanyak tentang ceramah, iaitu guru pemangkin keunggulan ummah. Dan kepada murid-murid, jangan lupa ya, seorang guru, ibu juga memang kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan mula-mula sekali juga ya, ibu adalah seorang daripada guru ya, yang mengajarkan kita, menyusukan kita, memberi makan kita, memberi pakaian, dan banyak lagi pendidikan-pendidikan bermula daripada ibu kita. Barulah mereka dikenalkan dengan guru-guru mereka setelah mereka diserapkan di dalam sekolah-sekolah mereka. Jadi apakah jasa kita? Apakah jasa murid-murid tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk membalaskan? Seperti mana Yang Mulia Ustaz mengatakan, tidak dapat dinilai dengan harta, tidak dapat dinilai dengan wang ringgit ya, Yang Mulia Ustaz. Dan apa yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang membalaskan kepada guru-guru. Dan di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan juga kepada guru-guru. Maklumlah kita kalau sudah kata orang kecil-kecil ni, masa budak-budak terlampau nakal, terlampau gauknya orang Brunei. Jadinya maklumlah dengan kegaukan itulah kadang-kadang guru amat kenal sama kita. Kalau orang diam-diam Ustaz, jarang. Dan berapa famous ni orang. Selalunya kalau orang gauk-gauk ni kena ingat ni. Tetapi bukan apa, kita sebagai mempelajari apa yang sepatutnya kita pelajari, itulah sebagai paduman kita untuk hidup di dunia, bukan saja di dunia saja, malah di akhirat. Ya, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz sekali lagi, dan kepada audio penonton yang pergi ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali semula dengan bahan-bahan semasa seterusnya. Untuk itu kita ucapkan selamat Hari Guru.